Bentuk-bentuk siksaan dia sangat pelbagai. Dia nak cuba panjat keluar, kata Allah Ta'ala, u'idu fiha, kami tarik balik turun bawah. Mana mau pergi? Sini, naughty sangat. Sini, tarik balik. Mereka tu semua ahli neraka, duduk dalam neraka yang ditutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi duha yang berbahagia ini, bersempena dengan kuliah duha kita di Masjid Negeri ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan Allah, dan mudah-mudahan semuanya yang berada dalam majlis ini dirahmati Allah dan diberikan kebaikan dan kesihatan semuanya, dan mudah-mudahan segala amal kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini kita akan berkongsi tentang suatu tajuk yang mudah-mudahan ianya bermanfaat buat kita bersama. Walaupun dalam suasana sekarang ini kita masih lagi dalam kerisauan dan kebimbangan akan penularan wabak yang sedang makin meluas pula dia punya apa yang berlaku ni. Kita sebagai hamba Allah ni, kita berdoalah supaya kita dan ahli keluarga, kalau ada yang terlibat atau yang affected, yang terkena tu, kita doa moga dikurniakan kesabaran dan didoakan moga mereka tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sampai setakat ni dah hampir 99 orang dah ya. Makin bertambah begitu mendadak sekali. Minggu lepas kita dengar baru 50, minggu ni dah 90 lebih dah. Dan saya pun ada 2-3 tempat ceramah terpaksa dibatalkan sebab lokasi tempat ceramah saya tu ada yang kena. Jadi terus dibatalkan terus ceramah saya tu. Tapi tak apalah, bagi kita semua ni ada hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, sebab kita pun tak tahu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi. Tapi bagi kita lah, dalam Islam sebenarnya agama mengajarkan kita akhlak kita, adab kita bila berhadapan dengan situasi terutamanya macam wabak ni. Antaranya Nabi mengajarkan pertama sekali, la yuridu mumridun ala musih, pesakit berjangkit tak boleh untuk berjumpa dengan mana-mana orang sihat kalau nak diikutkan. Itu memang diajar dalam hadis tu, dipanggil isolation. Isolation ni apa dia? Pengasingan. Isolation, jangan ni. Baik itu kalau bukan wabak ni saja, ada anak cucu kita siapa demam campak, janganlah bagi dia berkawan bercampur gaul dengan sepupu sepapat semua. Kan, sebab itu memang ajaran agama benda kita. Kalau dah tahu benda tu berjangkit pada orang, jangan pakai alasan biarlah dia nak bersilaturahim, nantilah bagi sihat, nantilah, bukan lama mana pun, macam campak dah seminggu 2 minggu ya. Ataupun ada orang kena apa tu yang bubuh nila tu, bukan bongok, beguk, kan. Janganlah, itu kan berjangkit tu, itu berjangkit. Kalau boleh jangan bagi dia setakat sembang-sembang, tak bergaul ni, nak berpeluk, itu kalau boleh elakkanlah. Bukan apa, memang Islam mengajarkan penyakit berjangkit ni kalau boleh asingkan supaya tidak menyusahkan orang yang lebih ramai lagi. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi SAW mengajarkan, kamu ni kalau tahu satu tempat tu ada wabak, maka apa que Nabi ajar, fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alai. Kalau kau tahu kawasan tu dah ada wabak yang sedang mengganas, jangan kau masuk kawasan itu. Itu Nabi ajar tu. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Dan kalau engkau pula duduk di kawasan itu, dah ada yang terkena apa semua, jangan kau keluar daripada tempat tu.
Sebab nanti kau akan bawa penyakit tu pergi tempat lain pula, lebih merebak ramai orang lagi. Ini ajaran dalam Islam. Ajaran dalam Islam. Bukan kata Islam ni tak bagi nak berkawan ke apa. Tak, sekarang ni dalam situasi macam ni. Jadi kita kena ambil berat. Namun bagi mana-mana ahli keluarga ataupun teman rapat, mana sahabat handai dia yang dah affected ni, dah terkena, maka ada satu lagi pesanan Nabi SAW. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis, azabun yab'asuhu ala man yasha. Kata Nabi, penyakit maupun wabak ini merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau yang kena tu barangkali orang baik, Allah nak angkat darjat dia. Kita jangan salah faham. Contoh nampak tu imam, motor tayar meletup, kita kata padan muka, balasan Allah. Orang kita ni semua balasan Allah. Padahal Allah nak angkat darjat dia. Orang kita senang ya, meletup tayar motor, padan muka, itulah baca panjang sangat sebagai imam. Menyusahkan kami orang pencen ni, tak larat berdiri lama. Tu Allah balas cash. Kita ni cepat sangat menghukum, sampai satu ketika kita nak tanya dia, sekarang ni siapa Tuhan ni? Kau buat ambil kerja Tuhan pula, hukum orang. Dan kadang-kadang ada juga orang tak apa elok kena, kita pun tu kata ini pun balasan Tuhan juga, cash kau kena. Manalah nak tahu Allah Ta'ala maha adil, dia ada sebab-sebabnya itu. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya sebagai suatu rahmat bagi orang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayumkithu fi baladihi sabiran muhtasiban. Yang mana Allah turunkan satu wabak, dalam hadis ni Nabi sebut wabak ta'un, berjangkit tu wabak ta'un ni, yang mana sebagai suatu nak melihat siapa di kalangan kita yang paling sabar. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ketahuilah, kata Nabi, tidak akan turun satu wabak musibah melainkan ia telah pun tertulis dan Allah Ta'ala memang kehendaki ianya berlaku. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Kecuali orang-orang yang dah terkena wabak tersebut, kata Nabi, orang tersebut mendapat ganjaran pahala syahid. Pahala syahid. Tak susah-susah dah nak pergi negara bergolak, nak perang, nak apa, tak payah. Kena wabak, sabar, doa, taat pada Allah walau sakit, meninggal sebagai syahid. Baik tu orang yang mati syahid ni banyak kategorinya. Orang mati terbakar, mati syahid. Orang yang meninggal akibat bersalin, mati syahid tu. Ya, syahid dunia lah, meninggal sebagai syahid. Mengandung dapat pahala jihad. Oh, jadi akak-akak tak payah sibuk-sibuk nak pergi Israel nak lawan semua, tak payah. Mengandung Tapi tak tahulah, kok dah lupa cara tu kan. Saya tak tahulah, macam dah lama tak mandi wajib semua ni. Tapi kalau bila beranak saja tiba meninggal. Meninggal tu mati syahid. Orang Melayu kita meninggal waktu beranak jadi pontianak teruk. Takut nak beranak, mati jadi pun kena paku kepala pula. Pontianak sambal malam semua ada. Jadi ingat, mati syahid ni banyak. Mati terbakar, termasuklah mati kena hempak, mati kena timpa sesuatu. Itu pun mati syahid tu. Mati kena timpa tengah berjalan kat Bukit Bintang ke apa. Lepas tu tiba ada monorail punya tayar satu tercabut kelepung atas kepala. Tapi dengan syarat time tu jangan tengok peha tu Arab lah. Tengok peha Cina tak jadi. Barangkali time tu tengah ada urusan, tengah ada benda-benda penting, urusan bank, urusan yang baik-baik kena empak. Allah, syahid tu. Syahid, tapi kena mandilah, tu kata syahid dunia kan ke bumi dengan baju-baju tu tak boleh. Ni syahid, tu syahid lain. Ini syahid dunia. Termasuk juga mati akibat wabak. Termasuk yang disebutkan di sini wabak ta'un. Itu matinya dapat pahala ganjaran mati syahid. Jadi maknanya ini sebagai suatu khabaran buat kawan-kawan kita, mungkin ahli keluarga ataupun teman dia yang dah terkena. Macam semalam saya pun ada dapatlah berita daripada kawan-kawan yang minta tolong doakan. Ada yang bos dia, ada yang staff dia yang dah terkena, minta ustaz tolong doakanlah. Dia tak boleh nak sebutlah siapa nama apa semua, cuma dia minta tolong doakan. InsyaAllah kita bersama doakan moga mereka diberi kesabaran dan setiap sakitnya itu penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik, tajuk kita hari ini bukan pasal wabak sebenarnya, tajuk lain, tapi meraihkan situasi semasa sementara menunggu kan keputusan kabinet kita insya-Allah hari ini ya. Itu lagi berdebar sebenarnya nak menunggu sebab hala tuju masa depan negara kita. InsyaAllah lah kita pun dah sembahyang ajar
rakyat, doa moga Allah Ta'ala membentuk pasukan kerajaan kita yang terbaik memimpin rakyat Malaysia, khususnya di negeri Selangor ni, insya-Allah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita hari ini adalah berkaitan tentang golongan-golongan yang mudah ke neraka. Ni tajuk kita ya. Golongan-golongan yang mudah ke neraka. Cuma sebagai makluman, tajuk yang akan saya bincangkan hari ini tidaklah, ataupun kalau mungkin ada satu dua persamaan dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki, saya kira mungkin ini sebagai ulang kaji lah. Tetapi apa yang saya lebih nak fokuskan pada hari ini, saya nak lebih nak menceritakan tentang ada setengah golongan manusia yang manusia ini secara zahir kita tengok amalannya baik-baik, tetapi penghujung episod cerita dia neraka. Dan ada setengah di kalangan mereka ini soleh itu memang orang akui dia ni baik punya orang, soleh, ataupun amalannya tu soleh lah, tapi lah dah neraka, sampai terburai isi perut, dilempar dalam neraka, teruk sangat. Dan jangan risau, yang akan saya ceritakan sebentar lagi ni bukanlah orang yang peminum arak, orang yang derhaka pada mak bapak, orang yang mencuri, berzina, buat syirik. Tak ada pun. Semua amalannya baik, tapi penghujung neraka. Apa cer? Tu cerita dia. Jadi oleh kerana itu yang saya namakan dia sebagai golongan yang mudah ke neraka. Artinya golongan yang dahlah, kalau macam kita dah tahu dah mencuri, merompak, buat jahat, zalim, pecah manah, selagi tak tobat kita tahu dah penghujungnya apa. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang Nabi pernah sebutkan, golongan yang diharamkan ke syurga siapa? Artinya ke neraka lah. Siapa dia? Selagi tak tobat. Orang-orang yang musyabihat, orang yang perempuan nak jadi laki-laki, laki-laki nak jadi perempuan, menyerupai. Yang keduanya orang yang derhaka, uquqil walidain, derhaka pada mak bapak. Dan yang ketiganya peminum arak. Itu sedia maklum dah perangai pun tahu dah. Orang pun dia ni tak ada harapan lah, nampak pun tahu dah. Tapi ni hak yang kita akan cerita ni memang orang-orang yang tidak disangka-sangka ataupun unsankerable. Mereka ini kita pun tak sangka macam mana boleh jadi ni semua. Baik, sebagai mukadimah dan permulaan, bolehlah kita berkenalan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka sebagai suatu balasan bagi orang-orang yang hidupnya buruk amalan, yang teruk amalannya apa semua. Dan kalau nak diikutkan, neraka ini juga merupakan perkara yang kita siang malam berdoa pada Allah, minta jauh, minta simpang, minta jauh pada Allah Ta'ala neraka ni, minta jauh. Siang dan malam kita berdoa dalam tak sedar. Apa doa-doa minta jauh daripada api neraka? Terlalu banyak. Hatta kita kalau doa makan pun kita minta jauh daripada neraka. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina nar, kat ujung azaban nar. Seolah-olah nak mengajar pada kita, dalam kau nak makan, kau kena ingat api neraka. Kau kena ingat makan barbecue bagus, tak ada masalah. Api tu pun kau kena ingat. Bukan api tu jangan lupa nak tutup. Api yang sana lagi besar. Kau nak suap masuk dalam mulut ni, sumbernya mana? Sumber ni kau dapat benda ni, kau takut ni bawa kau ke neraka. Tu yang waqina azabannar. Amin. Macam tu. Tapi kalau suruh anak cucu sekarang ni, budak zaman moden sekarang, dia terjemahan semua siap. Masuk orang putih lah, oh Allah, I have no hellfire semua ujung. Kita kat ujung Allah, amin. Tok tu sampai kering lah, air basuh tangan tu kering lah. Nadah bahasa Melayu kejap sambung ni dengan nasyid macam-macam. Yang keduanya doa apa? Doa minta jauh pada api neraka. Kebiasaan kita baca lepas daripada tahiyat akhir sampai dekat innaka hamidum majid. Biasanya kalau boleh janganlah terus bagi salam. Lepas innaka hamidum majid tu tambahlah sikit mana-mana doa, sebab tu antara waktu yang mustajab doa tu. Orang kita nak cari mustajab doa, tunggu malam raya, tunggu malam Jumaat, malam nisfu Syakban, ataupun malam tama di bulan Rejab, kan? Jadi kita sekarang bulan Rejab. Jadi sebenarnya ada waktu mustajab lain doa tu bila? Lepas daripada tahiyat akhir, sebelum bagi salam, sebelum innaka hamidum majid. Doa apa-apalah. Tapi tak payahlah Allahumma barik lana lagi. Kau ni makan pun itu, tahiyat pun itu, memang malaikat kata kau ni tak ada apa lah, kau pipih dari gurut sebelah.
Apa bagusnya doanya? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 perkara. Ada setengah riwayat dia ada lain-lain sikit lah, tapi tak apalah, maksud itu juga. 4 perkara minta berlindung. Pertama sekali minta berlindung daripada azab kubur. Yang kedua, minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ujian kehidupan, ujian kematian. Termasuklah ujian kematian tu ketika sakaratul maut, nak meninggal dunia tu, macam-macam ujian ketika itu. Yang keempat, ujian daripada kejahatan makhluk, fitnah Dajjal. Ni 4 perkara minta berlindung. Salah satu daripadanya azab bi jahannam, minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Itu yang kedua. Apa lagi doa lain minta berlindung daripada api neraka dalam wirid kita? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau boleh lagi afdal, bagus, lepas subuh, lepas maghrib 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir tu 10 kali lepas maghrib, lepas subuh pun jangan ditinggal. Banyak masa insya-Allah, sejak pencen ni banyak masa ada ni. Wiri je lah, bukan nak kalut. Apa dulu okey nak hantar anak sekolah, apa lagi nak menyinggah sana sini, bos kerja apa semua. Kan nak kerja apa lagi dah, kerja pahala sekarang ni. Pulun tu lah. Allahumma ajirna minan nar. Apa kelebihan? Ada setengah hadis tu saya pernah baca, Nabi menyebutkan orang yang minta berlindung daripada api neraka sebanyak 3 kali, neraka sendiri minta pada Allah agar orang itu janganlah dimasukkan ke dalamnya. Tu 3 kali. Kita kalau 7 kali, sehari berapa kali baca, lagilah mudah-mudahan jauh sungguh neraka tu dengan kita. Ya, mudah-mudahan. Ataupun lagi doa apa? Doa yang Nabi suka. Doa yang Nabi sangat suka baca. Doa apa? Menurut para isteri-isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, Nabi ni dia ada 2 doa yang paling Nabi favorite, suka baca. Pertama sekali doa yang Nabi sangat suka baca ialah Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ada yang tambah lagi, wa ala ta'atik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami atas jalan agamamu. Tambah sikit lagi, dan taat kepadamu. Walau duduk di Malaysia, duduk di Selangor, duduk di Shah Alam, duduk mana pun, Allah tu jugalah. Jangan duduk Malaysia aja nampak baik bagus sebab orang kenal. Pergi luar negara, mana tudung, mana kepiah ke mana apa, semayang pun apa ghaibul ghuyub dah semua. Pasal orang tak kenal dia kan, dia biarlah sini bukan orang kenal pun, aku haji tak haji pun. Kopiah pun lipat simpan dalam ni. Bukan kan suruh itu pakai kopiah sedia, bukan. Maksud saya tak berapa nak ingat ke Allah dah. Jangan macam tu. Duduk di mana pun taat pada Allah. Itu yang pertama, doa yang muqallibal qulub Nabi suka baca. Yang kedua, doa Nabi suka baca juga ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sekali lagi, azabannar. Doa tu ialah kita pun selalu baca. Kalau mutawif, kalau dia bimbing kita masa dekat tawaf di Kaabah tu, biasanya itulah pusingan akhir kan, ramai-ramai Rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun mari puak-puak Pakistan, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Aduh, jam aku punya doa apa tadi ya. Kacau betul lah, ingat dia seorang nak masuk syurga, aku pun nak juga. Jerit-jerit tapi kita dengan gerombolan geng-geng dia tak nak putus semua. Geng-geng dia, tentera merah, tentera hijau, semua datang. Kita habis terpisah dengan suami isteri dah. Mana abang? Pergi dah abang, tinggal dah, hilang dah. Dah doa lah, ya Allah temukan aku dengan suamiku pula ya Allah. Hilang lah laki aku ni mana dah. Salah cari Turki pula jaya. Jadi itu doanya kan, waqina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Begitulah tambahan. Tapi doa tu pun bukan zakat Nabi, suka kita pun suka. Nak pula kalau tu imam baca panjang sangat doa, bila tu imam keluar saya Rabbana atina, kita lega dah. Tahu dah tu tanda-tanda doa nak habis tu lah. Tahu dah. Sebab itu saya selalu mana-mana lah saya cadang kalau boleh tu imam, saya sekala lah buat kianat sikit dengan makmum.
Habis Rabbana Atina tu sambung pula doa lain. Biar padan muka makmum. Aduh, ingat habis lah. Baru tegak badan, kendur balik. Cadangan je lah ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu kita minta doa berjauhkan daripada azab api neraka. Dan rupa-rupanya ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalimah neraka itu sendiri bukanlah bahasa Melayu kalau nak ikut. Neraka ini asal bahasa Sanskrit. Naraka. Bagi kita kalau dalam Islam, Quran maupun hadis disebutkan sebagai nar sahaja. Tapi kalau bahasa Sanskrit dia sebut naraka. Bagi kita dulu kan tanah Melayu kita pengaruh Hindu kan, sejak dulu. Termasuk dari sudut bahasa. Macam puasa. Puasa bukan bahasa Arab, dia bahasa Sanskrit, Opavasa. Puasa, Opavasa asalnya. Dan kalau kita bahasa Arab, puasa apa disebut? Saum. Kan saum. Saum. Kalau dalam Quran tu siyam, berpuasa kan, saum. Dan kita pun tak pernah lah sebut kat kawan kita, engkau saum. Yang Arab sangat bunyi. Kau tak saum? Oh, ini kan hari-hari putih hari ni. Kau tak saum? 13, 14, 15. Ini 14 kan? Semalam 13. Siapa yang puasa? Lagi apa? Kemudian kalimah apa lagi ya? Pahala pun asalnya pavala. Jadi kita Melayu lama-lama sebut pahala lah. Tapi kalau dalam Quran hadis tak sebut pahala gitu. Dia ada sebutannya lain. Ada yang sebut sebagai saumun, ataupun ajrun, balasan baik dan sebagainya. Tak apalah, itu dari sudut bahasa. Tapi atas dunia ini pun kalau nak diikutkan, ada setengah orang beranggapan bahawa di dunia sendiri pun ada neraka. Tu dia, ni pahaman orang barat lah. Saya kadang rajin tengok History Channel. Kadang-kadang rajin tengok. Ustaz ni pun kena tengok juga rancangan tu. Selain tanyalah ustaz, tengok pilah buat modal ceramah. Rupanya mengikut pandangan orang-orang di barat, di luar sana, kata mereka di dunia ni ada 13 tempat yang dikenali sebagai the gates of hell. Pintu neraka yang 13 di dunia ni ada, kata mereka. Ada yang menyebutkan tempat itu dipanggil Masaya. Masaya ni dekat dengan Karagua, kawah api besar. Siapa pernah pergi berjalan dia tahulah, dia kawah api besar. Dia anggap itu pagar nak ke neraka. Bukan neraka lagi, pagar nak ke neraka, the gates of hell. Ataupun Ashron ni dekat dengan kawasan Greece. Ada lagi banyak dia ada banyak kawasan-kawasan ni semua. Cuma ada setengah-setengah kawasan ni sekarang ni tengah wabak, jadi tak boleh nak pergilah. Doa minta jauh neraka sudahlah. Nak tengok pula neraka tu pula. Minta jauh daripada api neraka, itu yang paling penting. Kalau rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, dia pun ada pahaman dia berkait dengan soal neraka ya. Ini untuk pengetahuan am lah. Kita pun ramai kawan-kawan kita, kawan-kawan Cina apa, bolehlah sembang-sembang dengan dia. Macam saya rezeki, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang dapat jemputan ceramah di Singapura. Kadang-kadang tu adalah peluang pergi melawat di kawasan-kawasan. Ada satu kawasan tu dipanggil Ho Ban Ho. Ho Ban Ho ni kawasan dekat Pasir Panjang di Singapura. Yang mana kawasan itu dia dipanggil Haw Par Villa. Dia panggil pameran mitos masyarakat Cina. Di situ dia ada patung-patung semua yang menunjukkan tentang siksaan, balasan orang yang akan kena selepas mati. Dia pun ada kepercayaan dia, dan kita tengok tu jadi suka. Bukan suka macam mana, biasa baca kitabnya, tak nampak secara realiti. Ini dia tunjuk patung-patung lah, betul-betul kecil. Tu kita tengok. Ada satu tu saya tengok, nama dia Na Hi Chiao. Na Hi Chiao ni apa? Satu jambatan panjang, bawah tu api. Macam kita kan faham. Tak samalah, cuma mungkin ada sedikit sebanyak kurang lebih macam kita punya pahaman, iaitu titian sirat. Tapi titian sirat kita ganah lagi, bagaikan rambut di belah 7 lagi. Ini jambatan tu ada buluh-buluh lagi, itu jambatan tu boleh melintas lagi sangat itu. Nampak? Kemudian apa lagi? Dia pun ada syurga dia. Syurga dia tinggi 36 tingkat. Oi. Tinggi tingkat dia, 36 tingkat. Malah neraka dia ada 18 tingkat. Kita neraka yang kita belajar setakat 7 lapisan ya, dia 18. Dahsyat sangat ni. Dan setiap daripada tingkat neraka ataupun lapisan nerakanya itu ada 10 mahkamah pula. Tak selesai lagi tu.
Lepas tu itu macam-macam lah. Ini kita cerita ni untuk pengetahuan ya. Kita tidak memandang rendah mana-mana, cuma kita nak mengatakan itu pahaman dia. Dan di pintu api tu pula yang dia katakan juga sebagai neraka tu, ada penjaga. Penjaga dia nama apa? Penjaga dia pertama nama Newton. Newton ni makhluk kepala lembu, badan besar, pegang tongkat. Nah tu. Yang kedua nama makhluk tu Mamian. Mamian ni makhluk yang kepala kuda. Ni saya cakap ni tuan-tuan tak percaya, tengok internet lah, tengok Google. Kejap lagi lah, jangan tengok sekarang. Tengok saya dulu. Tengoklah kepala kopiah ni dulu daripada sebelum upload. Memang ada sungguh. Memang kita tengok tu, kita rasa macam kagum. Rupanya dia pun percaya benda tu. Kita ingat kadang-kadang ada yang buat perangai tak senonoh ni, kau ni, yalah kan dia bukan Islam. Dia walau dia bukan Islam pun, dia ada ajaran dia. Ajaran ke arah kebaikan, jangan buat jahat ni semua. Malah kalau yang hidup tak senonoh, dia ada balasan dia tau. Dia ada balasan dia. Saya tengok tu ada macam-macam bentuk siksaan lah, patung-patung tu saya tengok. Ada yang satu tu, orang tu dia tunjuk replika tu kena kisar, kena blender. Kena blender tuan-tuan, kena hancur badan semua. Tengok description, huraian kat tepi tu kita pergi zoo kan, tengok binatang, tengok asal mana, tinggi berapa, beranak bila, umur berapa, menikah, ada lagi pelajaran tertinggi berapa, apa semua. Sama pelajaran pula dia boleh lari berapa laju lah. Jadi kalau ni sama tengok penghuraian tepi tu, tengok tu dia punya apa sebab dia kena macam ni, kena blender tu. Hidup di dunia tidak menghormati mak bapak. You tak respect you punya parent, nanti akhirat dia lah. Akhirat dia nanti kau kena blender nanti lah. Tak tahulah yang nombor 3, nombor 2, nombor 1, tak tahu. Paling teruk lah tu. Baik itu kalau tengok setengah orang geng-geng Samsing ke Taiko Tailong mana pun, mak dia sayang. Mak dia sayang. Orang lain dia pijak Mak dia sayang. Mak dia hormat sungguh. Mak ni jangan main-main. Kan Chinese New Year ke apa, makan-makan beramai-ramai tu dia mesti balik punya. Mak dia hormat. Padahal kadang-kadang tu itu Neo mana Samsung kawasan mana tak tahu. Gangster besar kadang tu. Mak dia sayang. Jangan kena blender teruk. Tu yang dia takut. Ada setengah kawan kita ni, kita tengok kat situ tu dia buat itu kena apa? Lidah dia kena cucuk-cucuk dengan buluh yang tajam. Yang cucuk tu pula diri sendiri. Macam tuan-tuan biasa dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Ada manusia empuk kepala ke batu apa semua tu kan. Itu lagi ganas. Yang ni pun tak kurang lebih begitu juga yang kita tengok ni. Dia tikam lidah dia. Apa sebab ni? Tengok huraian tepi. Dia ni dulu jahat, mencuri. Tak tahulah curi duit tabung masjid, curi selipar, tak tahulah. Agak kalau curi selipar penceramah lagi teruk tu. Dan juga suka gosip. Membawang. You know membawang? Bawang troopers. Inilah puak-puak tikam lidah sendiri. Dah lah hidup bertikam lidah, nanti mati kau tikam lidah kau balik. Teruk ni. Sebab tu kawan-kawan kita masyarakat Cina pun kalau nampak dia rajin duk gosip, nasihat dia sikit. Halo aunty, ingat nanti tikam lidah tau. Sorry nak suruh istighfar tak tahu lagi. Yang ketiga, saya tengok ada orang kat situ pameran itu, ada yang kena gari, badan kena panggang, organ kena korek keluar. Teruk. Apa sebab ni? Masa hidup di dunia melanggar peraturan negara dan tak menghormati orang tua. Bukan mak bapak saja, orang tua tak hormat. Tak boleh, kena respect orang yang lebih berumur ni. Sebab tu dia kena hormat. Lagi apa? Direbus dalam air yang panas, ditikam juga dengan buluh yang tajam. Rebuh ni siapa ni kena ni? Orang yang masa di dunia tidak menunaikan janji dan tak bayar cukai. Letih tak bayar cukai. Lembaga hasil kerja sampai akhirat pun kerja lagi. Jenuh tak bayar cukai. Bagi kita zakat lah, tak bayar zakat. Itulah sedikit sebanyak kawan-kawan kita punya pahaman, kan? Ya, bagi kita orang Islam, kita hormat je lah pandangan dia tu. Bagi kita, inna dina indallahil Islam. Islam ini adalah agama di sisi Allah yang tepat, yang lebih benar. Dan kita pula dalam agama kita, neraka yang Allah janjikan jauh lebih dahsyat sebenarnya. Sementara lagi di dunia ini pun, benda yang paling panas orang kata matahari itu pun tu pun ramai dah demam lah. Padahal jaraknya jauh, 149,680,000 kilometer. Demam. Bayangkan sejengkal. Jauh juta batu tu pun demam terjengkal. Lebur tu tak tahu dah.
Panas pun 5,500 darjah Celsius permukaan saja, bukan dasar lagi matahari. Baik itu dalam hadis Nabi SAW menceritakan neraka ini dia punya panas berapa panas. Kata Nabi, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nabi kata api korang di dunia itu baru satu daripada 70 kekuatan api neraka. Maknanya Nabi nak membayangkan api di dunia paling panas berapa? Paling panas di dunia ni berapa? Kali 70. Rajin sikit, buatlah kajian. Di dunia ni yang paling panas sekali kalau ada orang pegang cawan apa air mendidih ke apa periuk tu, panas pun air mendidih bau 100 darjah Celsius. Api di dapur tu kak berapa panas tu? Orang selalu duduk di dapur, berapa panas? Tak tahu lah ustaz, yang tahu masak jadi siap sudah. Tak tahu, tak pernah cek lah pula berapa panas dia tu. Panas dia kurang lebih kak 300 darjah Celsius. Tak percaya letak tangan. Adakah itu yang paling panas dalam dunia? Tak. Api lava volcano, panasnya kurang lebih gunung berapi tu, lava dia tu jangan kata api dia tu, asap pun mati orang, asap pun meninggal dah. Banyak di Indonesia banyak, Filipina pun banyak. 700 hingga 1200 darjah Celsius. Panas. Dan itukah yang paling panas? Dah, ada lagi panas. Api apa? Api welding. Hak duk potong besi tu. Panas tu. Tidak macam mana besi tu nak terpotong. 3,500 darjah Celsius. Panas tu. 3,500 darjah Celsius. Maknanya setakat kita kaji ni, kalau api welding tu yang paling panas dalam dunia, maka kalilah dengan 70. Berapa? 245,000 darjah Celsius. Allah. Panasnya, ya Allah. Sebab itu bagi orang-orang yang beriman, bila dengar berkait dengan ni semua, tak tergamak dia nak mengutuk orang. Tak tergamak dia nak buat benda ingkar, benda mungkar semua, pasal tak baloi. Seminit dua buat jahat, duduk dalam neraka punya main lama. Tak baloi. Sebab itu dahlah api neraka tu dah macam tu dah. Penghuni ahli neraka buruk punya rupa, punya teruk punya wajah. Nabi gambarkan dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rupa ahli neraka banding ahli syurga, comel, handsome. Ahli syurga bulan bagaikan wajah bagaikan bulan terang, ada yang mengatakan bersinar-sinar wajah, umur lebih kurang 20-an 30-an punya umur. Apa lagi, tingginya setinggi Nabi Adam 60 hasta, 9 tingkat bangunan. Itu ahli syurga. Tapi kalau neraka punya orang Nabi cerita pertama sekali, bahu ahli neraka besar mana? Ahli neraka punya bahu besar mana? Ujung ke ujung, 3 hari perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Besar, 3 hari perjalanan. Kita 3 jam boleh 3 kali dah. Tak sampai. Tak sampai. Bukan tak sampai, kereta rosak, sadai tepi jalan, patut tak sampai. Yang kedua, gigi ahli neraka. Besar mana gigi ahli neraka? Ahli neraka ni gigi dia sebesar bukit Uhud. Bagi tuan-tuan yang pernah pergi bergambar dekat Madinah, dekat bukit Uhud tu, ramai-ramai pegang kain rentang travel mana-mana. Sekarang tengah sedih sikit lah, tengah tak boleh pergi ni, ramai menanggung rugi sikit sekarang ni. Tapi tak apalah, Allah nak ganti ikut nanti. Belakang berlatar belakangkan bukit Uhud kan besar panjang tu. Gigi ahli neraka besar tu. Besar. Hadis riwayat Tirmizi. Punggung ahli neraka besar mana? Punggung ahli neraka besarnya ialah jarak dari Mekah menuju Madinah, 498 km, 5 jam perjalanan, 2 kali lena. Tu dia tuan-tuan, besar. Hidup dunia pun sibuk tengok punggung orang. Masuk neraka, punggung tu besar sungguh. Kadang ada ke orang mulut-mulut duk tanya, ustaz besar sangat ahli neraka ni, standard dah besar sangat. Dia soalan cepatnya, kau tanya Allah Ta'ala, kau tanya aku buat apa? Tapi kalau nak belajar, beginilah. Api neraka ni dia besar. Kita jangan bayangkan api neraka ni macam kawah gulai. Jangan. Kawah gulai kecil sangat, lempar tu pun menjerit dah. Api neraka ni dia macam planet. Dia macam sebuah planet yang besar. Pada planet atau macam bumi,
Kan pada bumi ni kan ada dia punya negara atau benua. Pada benua ada negara, pada negara ada negeri. Pada negeri itu ada daerah. Pada daerah tu pula ada kampung atau taman atau presin atau section. Pada section tu pula ada lorong. Pada lorong pula ada perigi pula, orang tua-tua dulu kan. Macam itulah, besar sampai ke kecilnya. Jadi orang hak nak masuk tu pun kena besar lah, biar padan muka sikit. Macam kita pernah nampak lampu-lampu duk kedai mamak, lampu lalat tu, lampu biru untuk bakar lalat tu, nyet tu kan. Sebenarnya tak berapa baloi sangat berbanding kejahatan lalat tu selama ni membawa taun penyakit ke orang. Engkau kena nyet, alah, kau jahat dah lama, kau kena nyet ni tak baloi. Sepatutnya kalau nak bagi padan muka si lalat tu, kalau boleh lalat tu sama besar dengan lampu tu, biar dia panggang tu, macam itulah Allah nak gambarkan akhirat nanti neraka. Biar orang tu besar sekali dengan neraka pun besar, kau padan sikit rasa dengan kau punya kejahatan sewaktu di dunia dahulu. Tu cerita dia. Lepas tu kita minta berlindung pada Allah, janganlah sampai termasuk di kalangan mereka-mereka ini, wal-iyazubillah. Sebab neraka ini Allah menceritakan bentuk-bentuk siksaan dia sangat pelbagai. Ada yang Allah rakamkan dalam Quran, surah As-Sajdah ayat 20. Kata Allah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ila akhiril ayah. Apa kata Allah? Orang yang pasti apa semua ni masuk dalam neraka, dan mereka cuba an yakhruju minha, mereka cuba nak panjat keluar. Kau ingat penjara dunia, Pak Gad tidur, dia nak cuba panjat keluar. Kata Allah Ta'ala, u'idu fiha, kami tarik balik turun bawah. Mana mau pergi sini, naughty sangat dia ni, sini tarik balik. Takkan ada yang mampu terlepas di akhirat. Dan ada juga Allah gambarkan dalam Quran, surah Al-Humazah ayat 8, innaha alaihim muqsadah, mereka tu semua ahli neraka duduk dalam neraka yang ditutup rapat macam oven, apa nama tu, tutup rapat, kedap tu teng. Itu pusinglah duduk dalam tu sampai bila, wallahu alam. Tu dahsyat. Sebab itu kita ni bila dengar berkait dengan peringatan ni, kita kena ada rasa insaf dan takut. Janganlah sampai kita berkelakuan demikian, takut di sisi Allah. Sebab neraka ini pula ada pula pengkhususan bagi orang-orang yang jahat ni pun macam-macam jenis. Ada neraka disebut sebagai neraka Hawiyah, surah An-Nisa ayat 145. Neraka Hawiyah, siapa yang duduk dalam tu? Orang-orang munafik. Kata Imam Sayuti, memang patut sangatlah dia orang duduk di situ, munafik. Ada orang kata bukan orang kafir ke Ustaz? Tidak, munafik paling bawah sekali. Sebab kalau yang kafir itu jelas-jelas dia tu menentang ke apa, tapi yang munafik luaran nampak baik, dalam menentang jahat, melaga-laga kau orang, buat itu buat ini, nak mempamerkan keislaman, dalam kufur. Ni munafik paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang duduk neraka paling bawah sekali. Sebab itu dalam hidup di dunia ni, ibu ayah semua, saya paling takut sekali adalah orang-orang yang bertopeng-topeng ni. Ini yang saya paling takut ni. Bukan saya je lah, kita semua takut orang topeng ni. Kalau jenis musuh yang terang nyata, orang kafir yang membenci kita ataupun menyerang kita, syaitan maupun okey lagi, bukan okey macam mana lah, kita dah ada persiapan menghadapi dia. Tapi kalau hak jenis musuh dalam selimut gunting, dalam lipatan api dalam sekam ni, atau virus dalam apps ni, tak tahu, susah, kita tak, macam mana nak buat. Bahaya betul lah buat macam ni. Lebih teruk lagi, dia bercakap atas nama Allah. Ramai jenis-jenis macam ni. Dia sebenarnya kalau dalam sejarah, malah dalam Quran sendiri pula, Allah dah cerita siap-siap dah. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan daripada nikmat syurga akibat hasutan daripada siapa? Iblis kan. Iblis apa dia cakap? Wa qasamahuma, aku bersumpah depan korang ni semua, wallahi, demi Allah,
Kalau engkau Adam, kau makan buah ini, kau akan kekal. Kau akan kekal nanti. Kau jadi orang yang kekal, maintain je, duduk dalam syurga apa semua. Tak kena buang daerah apa semua. Kau akan duduk sini, tak hantar ke cawangan dah. Kau duduk HQ je. Hawa pun sama, kau akan kekal cun, cantik ya. Wallahi, makan. Manusia ni kan, dia lemah bab-bab kekal ni. Perasan tak? Apa produk dalam dunia pun sebut benda kekal, dia lemah. Ingin kekal menawan? Ingin kekal cantik? Muah. Dia maaflah ya, ada stokis dia pula kat sini marah aku. Contoh, tak salah, bukan aku kata tu produk iblis dah, niaga lah. Tapi nak bagi tahu manusia ni lemah dia itu, benda-benda kekal segala. Kalau perempuan barangkali kekal cantik, rupa paras. Lelaki kekal kuasa, kekal jawatan, tak nak turun-turun, macam tu. Dalam apa benda sekalipun lah, di pelbagai peringkat. Dah tak mampu dah, tak larat dah. Sain borang nikah pun ngeletar dah. Nak lagi, nak pegang lagi. Dah lah orang kata orang lain pula. Baca Fatihah pun alignment lari dah. Tak boleh dah jadi imamnya tu. Nak pegang juga. Bukan sini, Baghdad. Jadi manusia ni lemah, bab-bab kekal ni dia lemah tu. Ya Allah. Maka iblis ni dia tahu, ini kelemahan. Dan yang keduanya, manusia ni lemah bab makan. Itu yang suruh makan khuldi tu. Nenek moyang kita dah menunjukkan semua tauladan. Kenapa tak belajar? Lemah bab makan. Kau ni umpan benda lain tak jadi, umpan makan jadi. Kalau ke arah kebaikan tak apa. Jom ada ceramah. Malam ni kuliah maghrib. Ada makan. Makan. Tak apalah umpan dia pergi dengar ceramah dulu. Tapi hak jenis-jenis yang tak elok ni. Kan dia benda-benda bab makan ni lemah tu. Aduh. Habis tu, dan lebih lemahnya lagi apa? Iblis bersumpah depan Adam dengan nama Allah. Dia bersumpah, wallahi kau makan ni semua. Kita kan orang bersumpah-sumpah ni kita lemah sikit. Betul lah tu, belum tentu. Iblis pun bersumpah atas nama Allah. Sebab itu ramai orang hari ni topeng semua, kopiah ke, songkok ke, serban ke, dalam tanduk. Baru ni ada orang sembang saya, dia kata, tahulah ustaz, saya sebagai pengurusi masjid, pening saya ni antara kawan dengan hak dan kawan lah tu, benda yang hak dengan kawan. Lantik kawan jadi bendahari. Tiap kali kutipan Jumaat rasa macam banyak dapat, tapi pesan macam kurang. Hampir benda tu berlarutan nak dekat setahun tuan-tuan. Cek CCTV pasang. Sungguh. Habis Jumaat kan buka tuang tabung tu, kira-kira seorang tu selik buah peha. Dia selik buah peha. Allah gulung. Selik. Dan yang dia ambil itu, ni kisah dia lah, yang dia ambil itu taklah banyak sangat. Sekali dia curi itu nak dekat 1,000. Banyaklah ceritanya. Masjid bandar, masjid kampung paling kuat 700 dapat. Kau curi habis tak ada apa dah. Masjid bandar kutipan hampir 6 ke 7 ribu dia dapat. Masjid bandar dia kena sekali Jumaat ada 6 ke 7 ribu sekali dapat. Masjid besar. Masjid orang-orang ada kerja pula ni, orang yang bekerja kan masing-masing bawa wallet. Masjid kampung ni melenggang semua, duit pun mujur bawa. Paling kuat bawa lenteng tu, rokok lenteng tu. Rokok daun kuat bawa selit. Mayang pergi rokok bawa ke. Curi buat ni report lah, kali terpaksa report lah. Dia kata kawan tak kawan, benda hak, benda duit orang ramai, curi. Macam mana tuan-tuan? Dia paling awal datang masjid, buka lampu, buka kipas semua, curi. Sebab itu kita kena ingat dalam sejarah, iblis ulama. Iblis ni ketua malaikat tau. Iblis ketua malaikat. Apa ingat senang nak jadi ketua malaikat? Jibril pun menyampaikan wahyu, mengajar Nabi. Kalaulah iblis atau nama asalnya Azazil itu boleh
jadi ketua, maknanya pangkatnya besar, tinggi ni. Maknanya dia dah, macam kita kan datang dengan kuliah ceramah ni, dia dah boleh baca sangat, dia dah pernah lalui zaman-zaman ni semua. Aku dah lalui macam korang ni semua, korang baru nak tobat. Lewat. Aku dah lama dah lalui semua ni, aku tahu sangat. Dia boleh cucuk senang ya. Sebab tu yang kita paling takut sekali ni ya, orang-orang yang munafik bertopeng-topeng ni ya. Bertopeng ni ya. Banyak menipu di sana sini atas nama Allah. Lebih teruk lagi melariskan produk. Belilah ini apa tu, air malam Jumaat, air hujan malam Jumaat, sekali minum terus jadi soleh. Berebut pakat beli. Orang kita sekarang kan zaman instant. Semua nak instant. Gambar cepat keluar, semua nak cepat-cepat, mati pun cepat, banyak cepat sekarang. Nak ceramah pun mana yang paling cepat faham. Mana penceramah nak cepat faham. Tak mau lambat-lambat fikir punya. Semua nak cepat. Benda pun nak cerdik macam nak cerdik cepat, semua cepat. Tapi paling teruk saya pernah dengar itu, air sarang tebuan, yang tebuan tu gigit 10 orang budak tahfiz. Tu paling teruk dalam sejarah lah saya ingat. Apa punya produk lah. Siapa minum nanti anak senang hafal Quran. Tak, sekarang ni yang hafal Quran tu tebuan tu ke? Saya tak faham lah. Moga-moga tak ada yang belilah ya. Pelik-pelik sangat ni ya. Allah. Atas nama Allah, belilah kami punya ayam. Kenapa Haji? Ayam kami siang malam dengar Quran. Quran tu untuk orang, bukan ayam. Quran untuk orang, wahyu untuk orang, bukan ayam. Hudan lil muttaqin, bukan hudan lil ayamin. Apa benda lah ya Allah. Tapi kalau orang jahil, tak apa nak ada ilmu sangat, dia balun janji bunyi agama sikit, okey. Banyak produk-produk sekarang ni dia bunyi macam Islam sikit nama tu, laris tu benda tu. Kalau tujuan baik tu tak apa lagi, tujuan yang tak elok ni menipu dan sebagainya. Neraka, jauh sangat kita ni daripada api neraka ni. Neraka Hawiyah, An-Nisa ayat 145. Banyak kalau saya nak sebutkan ni, tapi sebahagian-sebahagiannya lah ya. Apa lagi? Neraka Jahim, surah Asy-Syu'ara ayat 91. Siapa ni? Orang sesat, musyrik, kafir, mengamalkan benda-benda yang syirik-syirik ni semua. Saya ingat tak ada dah kot sekarang ya. Kalau dulu tak nak bagi hujan turun, dia pula tuan rumah kenduri, tak nak hujan turun lecak, nyusahkan orang tetamu datang, gadai golok dulu ada. Digadai golok bagi ke jiran ke apa, ada pengerah lah 50 sen 20 sen. Saya tak faham lah amalan orang dulu ni, apa kaitan golok dengan hujan. Lepas tu yang lagi teruk, lepas pada tu saya dengar lempar seluar dalam pengantin atas bumbung rumah. Tu ada seluar dalam pengantin, dah lah Hello Kitty, la ilaha illallah. Hak jantan pula berlubang pula tu. Agak hujan baru nak turun, seluar dalam naik balik. Mengarut. Habis ustaz yang kami dah pernah buat, taubatlah, istighfar, zikir kepada Allah, minta ampun, menyesal. Habis tu ustaz, seluar dalam tu boleh pakai tak? Pakailah, lagi elok. Habis dah terlibat dengan syirik, dah perangai kau, bukan seluar tu, pakailah balik. Sibuk nak buang. Neraka apa lagi? Neraka, kita ni bincang neraka ni macam happy pula semua ya. Neraka apa lagi? Neraka Lazar. Neraka Lazar dirakamkan Allah surah Al-Ma'arij ayat 15. Ini pun sama, orang kumpul harta simpan dan tak bayar zakat. Ni orang tak bayar zakat. Ingat tuan-tuan, kita zakat macam-macam, pendapatan lah, zakat perniagaan lah, apa macam-macam semua, mintalah dengan lembaga zakat Selangor bagi penerangan supaya kita ni selamat harta kita. Neraka Lazar. Dan neraka Lazar ni pun kita banyak dengar mutakhir ni dah dinasyidkan, orang buat lagu. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa ananna asrafna ala Lazar ashrafna. Yang itulah, jangan suruh diulang, buka YouTube senang. Ya. Saya payah banyak-banyak nyanyi, ramai tutup kedai nanti insya-Allah ya. Ala Lazar. Lazar tu neraka Lazar, surah Al-Ma'arij ayat 15. Dan banyak lagi tingkat ataupun lapisan-lapisan neraka. Cumanya ibu ayah yang dirahmati Allah, kembali pada persoalan sebenar kita, golongan mana ni senang sangat masuk ke dalam api neraka ini? Pertama sekali saya kongsikan terus ya. Pertama sekali, golongan yang dari segi amalannya ya Allah, amalannya kalau nak ikut amalan ahli syurga dah, kalau ikut amalan ahli syurga. Sehingga kan dalam hadis yang lain, hadis panjang, Nabi sebut ada manusia hidup amalannya dengan amalan ahli syurga.
hingga dia dengan syurga sejengkal. Maknanya soleh sangatlah ni, tapi akhir neraka. Ada orang hidup amalan ahli neraka hingga dia dengan neraka sejengkal lagi dah. Artinya orang kata dah tak lama dah tu. Dah akhir syurga. Semua kuasa Allah. Semua kuasa Allah tu. Kita tak tahu. Sebab itu jangan mudah berasa bagus sangat. Budak-muda kata bajet bagus. Jangan bajet bagus sangat. Kita datang masjid, datang sembahyang ni alhamdulillah bagus, tapi jangan pernah rasa bagus. Itu. Sedap ni buat ayat Facebook. Ya, sekali lagi. Buatlah perangai yang bagus-bagus, tapi jangan pernah rasa bagus. Ya, dapatkan buku bajet bagus tak lama lagi di pasaran, ya, terbitan Karya Bestari. Tak faham, ya, tak apa. Itu yang pertama. Yang pertama, golongan yang lempar masuk ke dalam neraka siapa? Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, nombor hadis 4923, hadis sahih, yang mana di akhirat nanti akan didatangkan 3 golongan. Pertama, golongan mati syahid. Allah tanya dia, apa kau buat di dunia? Saya mati berjuang di jalan-Mu ya Allah. Allah kata, kazibta, bohong, kau berjuang bukan jalan aku. Kau nakkan nama, kau nakkan famous, kau nak apa lagi bahasa sekarang, kau nakkan follower, kau nakkan like, kau nak mengejar subscribe, apa lagi keduniaan punya niat, maka kau ambil lah tempat engkau di neraka sekarang. Dalam hadis disebutkan dia tu diseret muka dia. Malaikat ni kan besar, lempar ya. Tak, seret muka, mati menghina lah. Kan muka ni kan lambang face, nak tunjuk apa kan muka. Kau nak sangat muka lu kan, kau nak face sangat di book kau tu dulu. Seret lah, masuk dalam neraka. Datang pula golongan lain. Apa kau buat di dunia? Saya ni orang mengajar Quran, baca Quran, mengajar Quran. Kata Allah Ta'ala, kazibta, bohong, engkau di dunia dulu mengajar Quran semua, kau nak menunjuk kau tu qari. Allah. Dan kau tu nak menunjuk kau tu alim, banyak ilmu sangat berbanding orang lain. Kau ambil tempat di neraka sekarang. Bukan kerana aku kau buat tu semua. Masuk dalam neraka. Datang pula golongan ketiga. Apa kau buat di dunia? Saya dulu ya Allah infak, sedekah, banyak bagi menderma apa anak yatim, cikgu murni apa semua, bagi habis semua dulu. Allah Ta'ala kata, bohong, kazibta, kau ini tipu. Kau dulu buat tu semua semata nakkan pujian, nakkan orang cakap kau ni baik, pemurah, dermawan, hartawan, kau ni baiknya, untunglah. Kau ambil tempat neraka, lempar masuk neraka. Itulah yang disebutkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kitab Al-Imarah, hadis nombor 4923, hadis sahih. Tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, yang menjadi seram bagi kita, ketiga-tiga ni benda yang amalan baik-baik semua. Amalan baik-baik semua. Tapi itulah kan, amalan baik saja tak mencukupi. Dalam akhir surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menyebutkan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kan? Siapa yang berharap nak bertemu Allah Ta'ala, hendaklah dia bersiap sedia dengan membawa amal-amal soleh. Itu sajakah? Ayat tu ada lagi tak? Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Habis. Allah kata, dan janganlah engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ni pun ada pembahagian dia, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar tu termasuklah orang hak duk mengamalkan bomo-bomo, tak beriman apa, kurapat apa semua tu, menyembah-nyembah benda tak sepatut semua selain Allah. Syirik kecil adalah Nabi kata riak. Riak, menunjuk-nunjuk. Tunjuk tak apa, menunjuk-nunjuk. Memang niat nak menunjuk. Niat tu memang nak menunjuk. Nak menunjuk suara, nak menunjuk pandai, nak menunjuk cantik, nak menunjuk alim, nak menunjuk. Maka ini, tapi riak adalah perkara yang berkait dengan semua amal-amal baik. Merompak bukan riak. Merompak, riak gila dia merompak. Mana merompak tak riak tak. Dia riak ni berkait dengan semua benda-benda baik. Benda-benda baik. Tapi bila saya cakap macam ni, janganlah pula jadikan dia sebagai alasan. Ustaz tak datang masjid, takut riak. Sia-sia riak masuk neraka nanti.
pula dah. Ataupun ada orang kata, ustaz, kalau dah semua geng-geng baik-baik baca Quran mati syahid derma pun masuk neraka, baik saya jahat lagi teruk. Kau ni tak faham betul lah. Jangan macam tu ya, jangan bagi alasan pula. Syekh, sila azan, tolong laungkan azan. Tak boleh lah, suara macam Jamal, segan lah. Nanti orang cakap macam di penghujung rindu punya azan pula, tak boleh. Apa masalah kau pergi je lah azan. Kalau satu dunia semua berfikiran macam tu, siapa nak azan? Siapa nak buat baik? Semua. Yang masalah sekarang, sibuk sangat nak memberitahu orang amal baik tu. Bayangkanlah tengah tawaf pun buat live. Tak faham kan? Live. Buat live sendiri, hak pakai telefon tu. Sedang tawaf pertama. Oh, terlanggar pula dengan orang negro, Masya Allah. Begitulah ya, kesukaran kita sedang tawaf. Oh, dah masuk tawaf kedua, dalam tak sedar. Apa masalah kau ni, ya Allah? Kau ni pergi Mekah kerana Allah ke kerana follower? Orang sekarang nakkan peminat kan, buatlah isu-isu yang pelik-pelik lah, apa semua macam-macam. Saya tak faham lah. Akhir zaman memang begitu manusia. Dia sibuk nak melobi diri, nak bagi orang kenal dia dan macam-macam tujuan. Bagi sumbangan, meredah banjir, naik bot semua, pergilah bagi, tak ada masalah. Tapi yang sibuk sangat, bergambar sangat ni, oh sedang meredah laut apa ni, sungai yang dalam ini apa, demi nak menyampaikan bantuan ni semua. Apa ni dak sampai selalu sangat. Sikit-sikit tu sudahlah bagi galakan pada orang, jom jadi macam dia. Okey, selalu sangat ni. Kita takut hati, keikhlasan hati tu dia tercalar akibat ni semua. Sebab itu dalam Islam ada beberapa perkara tak dikatakan sebagai riak, walaupun kelihatan macam riak. Apa dia? 3 perkara. Banyak lagi, tapi saya sebut dalam kesempatan ni 3 lah. Pertama sekali, untuk menegakkan syiar. Contoh, azan. Azan tu syiar. Memanglah perbuatan tu perbuatan yang kena show off. Azan kan show off. Ke ada azan senyap-senyap seorang-seorang? Dia kena show off lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu siapa tu? Oh, laki hajah tu ya. Sedap suara. Show off kan, benda show off. Demi untuk menegakkan syiar, tak ada masalah. Pakai serban, syiar. Pakai jubah, sebab Nabi pakai jubah, aku pun pakai jubah. Syiar. Itu tak dikatakan riak. Syiar. Yang kedua, berpakaian dengan sempurna, berpakaian cantik. Kak-kak kita ya, abang-abang pakai semat segak datang ke masjid, itu tak dikatakan riak. Abu Raihanah radhiyallahu an, sahabat Nabi, dia antara sahabat Nabi yang kalau zaman sekarang ni orang kata mat bunga. Mat bunga smart. Kalau rambut tu belah tengah ala-ala tomok zaman dulu, new boy siapa, smart segak punya orang, baju wangi semua. Nabi kata tak masuk syurga siapa-siapa ada sombong. Abu Raihanah kata, ya Rasul, habis kawan macam mana? Kita ni jenis pakai semak-semak ni, kau sombong tak? Nabi kata tak. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Allah tu cantik dan Allah suka kecantikan. Selekeh apa pasal ni? Tak nak riak, jangan. Berkepam bau, tak boleh. Riak tu dia isu lain, berpakaian smart. Kan, macam kita orang Malaysia ni, aksesorinya pelbagai, dengan brush yang gantung sini 3 macam-macam lah, obor-obor kuda laut semua ada, bling semua ada. Dan yang ketiganya, tak dikatakan riak kalau terikut-ikut orang lain beramal. Contoh, biasa kadang lepas mayang isyak, ada setengah orang turun balik, tak semayang dah ba'diyah tu, turun balik. Tapi dia baru nak balik, dia tengok ada 2-3 orang budak-budak sekolah rendah semayang sunat ba'diyah. Aduh, budak ni pun semayang sunat. Aku yang dah lama sunat, tak semayang sunat. Tak boleh jadi. Allahu Akbar. Rupa budak tu qada subuh. Budak tu tak tahu. Pakcik orang masjid sangka baik, ingat budak ni semayang ba'diyah agak, dia pun semayang sekali. Dia tengok orang buat, dia pun rasa nak buat. Tu tak dikira riak. Itu sebab kita terdorong. Bagusnya dia orang buat, aku pun nak buat jugalah. Itu baguslah tu. Tu yang pertama ya. Golongan mudah ke neraka ialah kerana tidak ikhlas maupun riak dalam amalan-amalannya itu. Tu yang pertama. Yang kedua, golongan yang mudah sangat dilempar masuk Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Yang keduanya ialah jiran yang menyakitkan jirannya yang lain. Jiran yang menyakitkan jirannya yang lain.
Sebab itu kita dalam hidup ni tolonglah, hidup berjiran ni perlu dijaga sama-sama. Sebab Nabi SAW menyebutkan di akhirat nanti, kata Nabi, awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Nabi kata, kes pertama yang akan dibicarakan di mahkamah akhirat nanti, kes apa? Yang membabitkan apa? Pergaduhan di antara dua jiran. Kes tu dulu sebelum yang lain-lain. Maknanya kes berat ni, kes jiran. Dia macam, dia bukan apa, pasal jiran ni kan melibatkan hari. Kalau orang lain kita bergaduh apa, habis itu, lepas tu tak jumpa dah. Jiran kan, hari-hari tu buat muka lah. Lepas tu dalam grup-grup tu asyik duk peli-peli lah, kali sampai kawan tu left group, buat pula grup lain, hentam grup lama pula. Faham tak? Dia jadi, itu yang jadi dia, dosa tu dia jadi berhari-hari tau. Dia jadi lama. Orang lain ada buat dosa kat, tapi contoh macam setengah-setengah lelaki di luar sana, bukan dalam ni, menengok apa-apa perempuan kan, perempuan tu berlalu pergi, habislah, faham tak? Dan dia pun istighfar, habis dah. Tapi kalau dosa dengan jiran ni, selagi tak bermaafan, faham tak? Dia akan jadi lebih teruk, hasut ke anak. Oh, jangan tegur makcik tu, mak rasa makcik tu membela. La ilaha illallah, bela kucing. Tapi ya Allah punya benci, datangnya fitnah, datang sangka buruk, benci sampai ke bawah-bawah tu. Tu yang bahaya. Tu yang kalau orang tanya kenapa ya kes pertama tu pergaduhan dua jiran berbanding yang banyak-banyak yang lain, sebab dia lama dia bergaduhnya itu, dan dia jadi hari-hari jumpa pula tu. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri pernah didatangi oleh satu orang, datang report Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira anna tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasul, saya ni ada jiran seorang makcik perempuan. Makcik ni, dia punya semayang tip top, power, marvelous, awesome. Wa siyamiha, dan juga puasanya. Puasa bukan yang biasa-biasa punya puasa. Yang fardu tu telah Ramadan tu. Ni yang hari Arafahnya, yang hari putih 3 hari, 3, 14, 15, lagi apa lagi. Dia puasa-puasa yang semua dia buat. Dan dia pun wasadaqatiha, dia pun rajin bersedekah. Cuma dia ada satu problem sajalah makcik ni berbanding yang lain-lain tu. Semayang okey, sedekah okey, puasa okey. Mulut dia tu rajin menyakitkan jiran lain. Kira macam mana ni? Kira macam mana ni ya Rasulullah? Apa pandangan Nabi terhadap isu ini? Macam kita pun kadang kita pun tanya-tanya nampak kawan kita 2-3 kali rajin pergi kuliah duha lah, kerja pun, tapi mulut dia pun boleh tahan juga. Jadi status dia ni macam mana kira ni? Kira macam mana ni? Akhirnya Nabi menjawab, hiya finnar, perempuan tu akan masuk neraka. Senang Nabi beritahu, dia akan masuk neraka. Seolah-olah dia punya semayang, puasa, sedekah, Allah tak pandang. Allah tak pandang. Kalau kau tak jaga jiran, padahal amal baik, soleh, tak jaga sama jiran. Baik itu kita yang hidup di kawasan Shah Alam ke, di Selangor, mana-mana kawasan pula, ataupun yang dapat menyaksikan kita pada ketika ini, tolonglah jaga hubungan sesama kita. Nak buat renovate rumah ke apa, janganlah sampai menyakitkan dan menyusahkan jiran-jiran yang lain. Nak buat kenduri kendara ke apa, pasang kemah sampai 12 kemah ke apa pun, maklumkan pada jiran. Maklum pada jiran. Kalau awak ni rumah tengah hutan Amazon, tak apa, tu pun kena minta izin rimau dulu. Ini ya Allah, main buat ni pasang kemah tak beritahu dalam grup WhatsApp, wala salam wala kalam, tahu-tahu naik dah. Mana boleh, marahlah orang. Orang tu pula jiran kan, kita kena jaga hidup nak lama kan. Lepas tu dia kata timbang rasa lah, apa takkan tu pun nak beritahu. Kena beritahu lah. Ada jenis-jenis macam ni kadang tu, saya pun tak apa nak faham sikit lah. Ataupun kadang buat renovate rumah, setengah kawasan perumahan, rumah dia macam menurun sikit. Jadi kalau bancuh simen, pasir, pergi ke rumah jiran. Jiran tu pula jenis jagalah kebersihan. Pagi-pagi sejak pencet ni menyapu, mari pula simen kumpul depan rumah. Marah tak marah? Marahlah. Siapa nak renovate rumah, buatlah elok-elok. Ambil bincang kontraktor tu, tolong macam mana buat pun tolong jaga rumah jiran saya. Ada simen, pergi habis ke pokok rumah sebelah, bersimen bunga kawan tu. Rumput ada, habisnya. Lepas tu kali sini minta maaf lah kau, minta maaf.
maaf. Tak boleh. Hatta kalau ada yang membela kucing sekalipun, bagus sayangkan binatang, tapi jangan lupa orang. Bela binatang bagus, tapi jangan lupa orang. Kucing ni perangai dia, kalau sekali kita bagi makanan, dia tak biasa makan dia seekor saja. Lepas pada tu dia akan maklum pada grup WhatsApp dia. Di sini ada sumber rezeki, robok rezeki sini. Marilah ramai-ramai. Bila dah ramai, dia orang berak di mana? Situ-situ juga. Busuk sampai ke rumah jiran. Tolonglah. Tolong. Kadang kita ni, orang kita ni senang kesimpulan dia. Allah sayang kami binatang kan masuk syurga. Memanglah. Tapi kalau dah sekandang dah binatang tu pun, macam mana nak mengurusnya tu? Jangan menyusahkan jiran. Atau siapa-siapa yang renovate rumah. Ini hadis ni Nabi ajar. Jangan sampai menaikkan satu binaan sampai menghalang angin dari tahjubur rih, menghalang angin daripada pergi ke rumah jiran. Dalam konteks dunia hari ini, rumah-rumah hak jenis teres apa kan, kadang kita renovate, kita ikat batu-batu naik tu kan. Jadi macam-macam tujuan, sebab dia kadang anak perempuan ramai nak jemur baju ke apa kan, jadi nak tudung selalu sangat pun dia macam-macam lah, jadi dia naik kan tu. Bila dia naik tu, jiran sebelah jadi nampak batu-batu, faham? Nabi suruh, Nabi ajar pada kita, kau boleh nak buat tu semua illa biiznih, kecuali dengan izin jiran tu dulu. Bincang dulu, extend sampai dapur, sampai rapat ke longkang semua tu, bincang dulu. Sebab nanti masa proses nak renovate semua kongkang apa kau tu dah lah tak sihat, darah tinggi apa semua, nak tidur pula tak boleh, malam tak lena, siang pula ada ketuk-ketuk lagi. Bincang dulu, bagi tahu dulu. Susah Ustaz. Apa susahnya? Lagi susah nanti akhirat nak menjawab depan Allah Ta'ala tu. Bincang dulu elok-elok. Bang, saya ni nak ikat batu-batu, nak naik ni lah tembok ni, senang sikit kan. Jadi macam mana, apa pandangan bang? Boleh, tak ada masalah, kita akan jiran, tapi nanti tolong plaster belah saya sekali lah. Plaster belah ni sekali kan. Kalau boleh cat keleping lah kalau boleh kan. Muka request pula lebih pula. Bincang elok tu Nabi ajar. Akhlak dalam berjiran tu paling penting. Kita ni orang lama-lama ni, insya-Allah lah, mudah-mudahan boleh faham dia tu. Generasi muda hak jenis pergi kerja balik petang, tutup pintu rapat, tak bersembang selagi tak jemur baju pun tak jemur dah sekarang, dryer semua dry lah sekarang ni. Bila nak bersembang? Kita dulu orang kampung-kampung dulu kan, sambil jemur baju sambil menyembang. Lama tak nampak maklong mak nak tu, lama tak kak nak tu, lama dah tak jemur baju. Tanya, lama tak jemur baju, dah tak ada baju kan? Dulu, sekarang kan ada masing-masing, jemur pun setengah dalam rumah, buka kipas nombor 5 ada. Dah kepam dah baju tu dah tak berjiran sangat dah. Tak boleh, jiran mesti kena jaga. Tu yang kedua. Golongan yang ketiga juga mudah sangat masuk ke dalam neraka. Siapa? Golongan yang ketiga ialah nak sebut pun berat. Golongan ketiga, penceramah. Ya Allah. Tulis, jangan tak tulis. Tulis. Pesan dengan ustaz-ustaz, ustazah lain sama, tolong pesan. Ya Allah, yang bercakap ni pun samalah. Penceramah. Apa ingat senang jadi penceramah? Seronok, orang suka, orang menggambar, selfie, ambil pelawar anak semua. Ingat senang. Ya Allah, ni tanggungjawab ni semua ni. Tanggungjawab. Setengah orang kata seronok jadi ustaz-ustaz. Pasal orang murah rezeki, orang sana sini belanja. Alhamdulillah lah, itu Allah Ta'ala nak bagi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan, nanti di akhirat Allah menceritakan ketika mana dalam api neraka itu, orang lain semua ada yang dah dikena bakar lah, macam-macam semua. Tiba-tiba Nabi cerita, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabi batnihi fayaduru biha kama yadurul himar. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat datang satu laki-laki, satu orang ini, dia dilempar masuk ke dalam api neraka, dalam jatuh ke dasar api neraka, berpusing macam keldai. Dan digambarkan dalam hadis ni, keldai yang berpusing untuk tujuan mengisar gandum. Kalau pergi luar negara kan, binatang dulu tujuan dia untuk nak pusing, tengah tu kan nak kisar gandum apa dulu kan, pusing nak bagi fahamnya,
jatuh, berpusing pula. Kemudian fayajtami'u ilahi ahlun nar fayaquluna, berterburai habis isi perut dia ni, organ semua keluar, jatuh teruk, terempas. Biasa tengok orang yang bunuh diri kan, terjun dari tingkat tinggi-tinggi, pecah kepala, ada setengah tu sampai ni, terkeluar isi dalam dia tu. Ngeri. Ini kan pula api neraka. Dah lah lempar masuk, ahli neraka yang lain tengok, tergamam dia orang. Ingat kami teruk dah. Ada lagi teruk ni, kedepum jatuh. Teruk. Dia orang pun fayaquluna ya fulan malaka alam takun ta'mur bil ma'ruf. Macam kenal. Macam kenal lah yang baru jatuh ni. Macam kenal. Ustaz. Ustaz, la ilaha illallah, ustazah. Lah apa ni? Masuk sini salah bilik ke apa? Ni saya tambah lah ya. Jangan ni sangat, serius sangat. Silap lorong ke apa ni, silap ni ya? Bukankah ustazah duk ajar kami dulu alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, duk mengajar kami buat ini, tinggalkan ini. Lalu ustazah tu pun kata, penceramah tu kata, fayaqulu bala, of course, memanglah aku duk suruh korang semua buat benda tu dan meninggalkan benda ini semua. Akan tetapi amru bil ma'ruf wala ati wa anha 'anil munkar wa ati, aku suruh korang buat benda baik, aku sendiri pun tak buat. Aku melarang korang semua jangan buat benda mungkar, aku sendiri yang buat. Maka sebab itulah aku pun sekali hidup dalam ni juga. Maka dalam kitab menyambung ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saf ayat 2 hingga ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang beriman, kenapa engkau cakap sesuatu yang kau sendiri pun tak buat? Kecelakaanlah, kemarahan Allah bagi orang yang bercakap sesuatu yang dia sendiri pun tak buat. Dia tidak walk the talk. Dia dalam Islam ni, kita dalam hidup sebaik-baiknya mesti apa sifatnya? Walk the talk, talk what you do what you believe in God. Tu baru hafal tadi tu. Mujur lancar. Sekali lagi. Kalau sangkut memang aku tobat tak sebut dah lepas ni. Sebab saya ni insya-Allah lagi 2 minggu nak terbang ke Perth, Australia, ada ceramah di sana. Aku ingat apa ni? International kau tahu. Jadi berlatih sikit-sikit lah speaking. Cakap orang putih. Cakap orang putih sikit. Apa tadi ya? Walk the talk. Mesti cakap melaksanakan. Cakap serupa bikin lah, senang faham. Walk the talk, talk what you do what you believe. Buat sesuatu yang kita beriman, do what you believe in God. Beriman, percaya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ingat, kalau tidak lu sembang sajalah kencang tapi sendiri pun tak buat. Baik itu tolonglah doakanlah ya kami semua para penceramah, kami semua para yang mengajarkan di masjid ni ke atau di mana-manalah guru-guru kita, supaya ditetapkan iman. Ujian kami berat. Ujian kami memang berat. Ujian apa? Bertanggungjawab atas apa yang disampaikan. Cakap dengan orang pandai, tapi bila kena batang hidung sendiri belum tentu. Satu orang ustaz yang berceramah mengajar, sabar separuh iman, sabar itu perangai Nabi, Sabarudin itu adik aku, tak macam-macam. Sekali kereta dia kena langgar, mengamuk tak mengamuk? Sabar. Allah, kena langgar pula, marah dia. Siapa tu? Saya lah. Kena langgar dengan lori tu, relax dia keluar. Dia tuntun senang, dia cakap, tak maaf lah, saya tak perasan mengantuk. Itu je kau punya jawapan. Kau mengantuk, kau tak perasan. Kau bagi kat saya. Nak marah, aduh, teringat balik apa yang aku ceramahkan. Nak geram, nak diam sangat pun nampak sangat macam tak sayangkan kereta. Berbelah bagi di simpangan dilema time tu. Aduh, apa aku nak buat? Rupa Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Lepas pada saya on the way nak pergi ceramah. Pergi ceramah pula, tak apalah.
Habis ceramah orang bagi cek, ni lah bagi ad-dunia lah, al-fulusu bagi ni lah sagu hati, duit tu lah. Saya pun tengok cek, banyak sangat ni ke catering ni, salah orang banyak. Saya ingat hampir 2 kali ganda daripada jumlah yang dipersetujui dengan PA saya. Saya kata ni betul kan ni? Sungguh ke ni? Telefon balik PA saya, tanya balik dengan penganjur kata memang asalnya kita bincang banyak tu Ustaz, tapi tak apa Ustaz, memang kita nak bagi kat Ustaz. Memang, dan dia pun tak tahu saya kereta accident, dan saya pun jenis tak cerita kat orang. Kan setengah orang kan, kereta saya baru dilanggar sebentar tadi. Betul, ramailah pakat bagi bantuan semua. Dah saya diam je sebab tak payah nak heboh pun. Relax, orang lain kena lagi teruk, relax ya. Tak tahu dia kata memang kami rasa nak bagi lebih kat Ustaz. Saya sujud syukur. Dan jumlah yang dilebihkan tu cukup untuk tampung kemek kereta saya tu. Ni Allah punya kerja. Kita tak tahu. Ni masjid ni saya cerita benar ni. Benda kita tak tahu Allah Ta'ala dia. Rupanya Allah dia nak tengok satu benda. Kau sabar tak sabar, dan kau buat tak apa kau cakap. Dalam hidup, apa kelebihan orang yang buat apa dia cakap, Allah akan bagi sesuatu yang dia sendiri tak sangka. Yakinlah pada rezeki Allah. Tu je dalam hidup ni nak pesankan. Tapi lepas ni jangan pula perangai macam saya, bawa kereta tak senonoh, gam kena langgar. Tak apa sayang, kejap lagi ada ni orang nak bagi duit ni, jangan. Itu Ustaz Ilyas cerita, itu penceramah. Awak bukan penceramah, awak diceramahkan. Lain, tak sama. Tak sama. Tak sama. Tolonglah doakan kami ni ustaz-ustaz semua, moga dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan cukuplah setakat ni saja dahulu perkongsian saya. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan bersuaralah kita lagi pada lain-lain waktu. Namun seperti biasa, izinkanlah saya akhiri dengan satu doa, yang mana siapa nak rakam doa ni pun silakanlah untuk dijadikan amalan bersama. Doa ini pun kalau dah pernah dengar, dah pernah amal, saya ucapkan tahniah dan istiqamahkan doa tersebut. Tapi kalau baru pertama kali dengar dan tak pernah amal lagi, kalau boleh ada yang rakam, nanti sebar-sebarkan dan diamalkan bersama. Saya baca dan ulang bersama kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sekali lagi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu, hiaskan kami dengan kelembutan, akhlak yang baik, muliakan kami dengan sifat taqwa, cantikkan kami dengan kesihatan. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala bentuk wabak bencana yang tidak kami ingini, maupun segala perkara-perkara yang boleh membawa mudarat kepada kami dan seluruh umat manusia dan Islam khususnya. Ya Allah, Ya Allah, peliharalah hati kami, peliharalah diri kami daripada azab seksa api neraka-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan yang dirindui ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu ayah semua. Kalau ada siapa-siapa yang nak tahu tentang program-program saya ke apa, boleh ikuti di sekarang ni Facebook lah, senang ya, Facebook Ustaz Ilyas Ismail, Instagram, maupun sekarang ni kita dah ada channel YouTube sendiri dah sekarang ni pun. Kalau apa yang berminat boleh ikut tengoklah di situ. Kadang-kadang ada orang kata Ustaz terlepas lah apa Ustaz cerita apa tadi tu, boleh tengok di YouTube Ustaz Ilyas Ismail, insya-Allah ya. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Saya dulu pertama masuk masjid rambut saya dreadlock, tuh kayak Bob Marley. Saya konser di satu kafe di Bali. Saya sengaja ke sana mau lari dari agama. Alhamdulillah Allah hantarkan orang-orang baik. Allah hantarkan orang-orang dakwah. Akhirnya saya pun putuskan untuk coba-coba masuk masjid. Maka kawan saya mengajak saya 3 hari di masjid.